sekali lagi Mariam Syukur dalam Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam. Hari ini sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda cerita yang lebih menarik daripada topik-topik yang sebelum ni. Kalau anda tengok dan ikut Sembang Deko yang ada sebelum ni yang dibawakan khas oleh Bank Islam ni, sangat menarik topik-topik itu. Tapi kalau anda tahu, anda kena tunggu sampai habis untuk kali ini kerana episod ini adalah episod yang terakhir dalam Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam. Pagi ini juga topik ni cukup menarik, iaitu rumahku syurgaku. Nampak macam klise kan, rumahku syurgaku, tapi sebalik daripada rumahku syurgaku tu sebenarnya ada tips bagaimana untuk anda dekat luar sana memilih rumah yang bercirikan Islam. Saya bawakan anda pada pagi ini dengan dua panel yang cukup, orang kata, boleh membantu anda menjawab 1001 persoalan tentang topik kita pagi ini, iaitu Puan Faizah Fahami, Principal FK Innovation Design Sendirian Berhad, Design and Build. Saya sebut salah ni. Principal FK Innovation Design and Build Sendirian Berhad, dan Encik Haji Zamiran bin Yusof, Pengarah Wilayah Sentral 1 Bank Islam Malaysia Berhad. Topik ni orang kata nampak macam klise. Semua orang rasa yang rumah mereka mungkin adalah syurga bagi mereka. Kita nak bersama dengan soalan pertama ni dengan Encik Zamiran dulu. Macam mana sebenarnya untuk memiliki rumah sendiri ni? Bagaimana pula kita nak kaitkan kediaman ni dengan kebahagiaan seseorang bagi mencapai matlamat rumahku syurgaku ni? Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang sangat berat untuk kita kupas. Rumahku syurgaku, baiti jannati. Kita kena faham tentang sesungguhnya sebagai manusia biasa, kita pasti inginkan rumah yang selesa, rumah yang lapang, rumah yang luas, rumah yang bersih. Kan? Ianya tidak salah kerana ianya menepati kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Ya, al-jarus salih wal markabul hani'. Di antara kebahagiaan seseorang itu ialah rumah yang luas dan selesa, jiran yang soleh, dan juga kenderaan yang baik, kenderaan yang elok. Maka di sini kita kena faham bahawa sesungguhnya ketenangan itu ialah merupakan satu gabung jalin dan adunan di antara kesenangan duniawi, kesenangan fizikal, dan juga kesenangan material. Ya, walaupun ianya tidak sebesar mahligai yang tersegam indah, tapi hati kita tenang, hati kita ada tenteram. Kerana apa? Kerana sesungguhnya apa sahaja yang dilakukan adalah aspek yang berkaitan dengan rumah. Dari segi perhiasan dalamannya, dari segi desainnya, dari segi lokasinya, ianya menempati ciri-ciri yang boleh memberikan kita ketenangan dalaman kerana kita sentiasa tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya dilengkapi dengan keindahan fizikal tadi, iaitu rumah kediaman tadi. Saya nak dengar pula daripada mungkin seni bina. Orang kata seni bina Islam ni macam mana ni? Mungkin Puan Faizah boleh terangkan. Kalau kita nampak, kalau kita pergi ke masjid-masjid, kita mungkin akan nampak daripada segi binaan dia. Dan mungkin kalau kita pergi ke negara-negara lain, di negara luar, di Malaysia ni pun ada sebenarnya. Kalau kita pergi ke Terengganu dan sebagainya, Kelantan, kita nampak ukiran-ukiran daripada seni bina Islam ni. Tapi macam mana kita nak orang kata nak apply dekat rumah kita? Mungkin kita perlukan elemen-elemen yang macam tu. Ya. Terima kasih Cik Yam ya. Okey. Dari segi seni reka bina bercirikan Islamik, kita ada beberapa elemen ya. Yang antara elemen yang penting yang biasa kita lihat adalah kubah ya, yang kita selalu lihat di masjid ya. Dan keduanya arch. Ya, kita nampak arch di dalam masjid ya, dan sekarang pun ada di IPTA pun ada yang menggunakan arch ya, untuk seni binanya. Kemudian ada juga mihrab ya. Mihrab adalah satu dinding ya yang kiranya dia punya focal point lah untuk kiblat, arah kiblat. Di situ ya. Kemudian seni bina bercirikan Islam juga dia ada menerapkan hiasan-hiasan yang menggunakan geometri yang berulang. Geometri berulang, dia boleh juga jadi seperti floral juga yang desain yang berulang-ulang. Kita juga akan advise klien lah, kalau
yang mahukan ada unsur-unsur seni Islam ini yang tidak keterlaluan, ya. Sebab kita pun tahu dalam Islam segalanya perlu kesederhanaan. Jadi yang penting ia nampak elegan enough, ya, untuk mencantikkan sesuatu ruang, ya, sudah mencukupilah. Bila kata seni bina tadi, bila kata ada ukiran dan sebagainya tu, tapi adakah kita kata Moroccan style tu adalah design Islam? Satu lagi elemen yang saya tak sempat sebut tadi adalah dari segi seni bina bercirikan Islam ini, adalah salah satunya adalah courtyard, ya. Courtyard ni adalah satu taman yang ditutup. Okay. Maksudnya dari luar kita tak nampak apa dalam. Bila kita buka, ada taman rupanya. Dengan ada air pancut di tengah-tengah. Macam inilah yang antara konsep-konsep yang diterapkan di Morocco. Okay. Di Morocco juga kebanyakan pelancong dia akan lebih tertarik untuk duduk di riad dia. Okay. Riad adalah hotel yang bersaiz kecil, dalam 10 bilik je, dan mempunyai courtyard di tengah-tengah. Dekat sini pula saya nak tanya kepada Encik Zamiran. Mungkin Encik Zamiran boleh terangkan kepada saya apakah kriteria untuk mempertimbangkan untuk memiliki sebuah rumah yang betul-betul bercirikan dalam Islam. Perkara utama dan pertama yang kita kena faham ialah apa sebenarnya kita nak dengan rumah kita. Sebab tu kita ingat akan pesan Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat dia, dan kita akan perolehi hasilnya berdasarkan apa yang kita niatkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang teman saya. Rumah dia 15 bilik. Sedangkan anak dia 4 orang saja. Sekarang ni dia hanya suami isteri yang tinggal di rumah itu, dan bilik-bilik lain tahunnya dia kosong. Sebab apa? Sebab kehendak tadi. Jadi keperluan kita tidak begitu. Kita mungkin perlukan rumah yang ada privasi untuk kita. Contohnya, bilik tidur kita satu yang privasi. Takkanlah masuk terus melihat bilik tidur contohnya, kan. Kita juga perlukan, kalau kita ada anak lelaki dan perempuan, kita perlukan bilik yang berasingan untuk memisahkan mereka, lelaki dan perempuan contohnya, kan. Dan kita juga mungkin perlukan mini perpustakaan untuk anak-anak kita menimba ilmu. Sebenarnya yang Puan Faizah sebutkan tadi, kita perlukan juga bilik untuk kita beribadah, bersolat berjemaah bersama dengan ahli keluarga kita. Itu keperluan kita. Antara faktor yang sangat penting ialah persekitaran rumah itu. Sebab itu Nabi SAW telah memberikan pesanan pada kita. Al-jar qabla dar. Jiran dahulu sebelum rumah. Maksudnya untuk kita memilih lokasi yang terbaik untuk kita membeli rumah kediaman kita, bagaimana dengan persekitaran. Maka kita mesti mencari tempat yang mana mempunyai kejiranan yang baik. Kemudian juga pada masa yang sama, kita juga mesti melihat dari segi desain rumah itu. Kalau seandainya kita nak membina rumah sendiri, ya, bagaimana mungkin kalau kita rumah ni sebagai aurat. Orang yang sukakan kemodernan, desain yang moden contohnya. Rumah yang pun disekelilingi oleh cermin. Dia tidak ada masalah, ya, kalau kita mampu untuk memastikan supaya aurat yang penghuni-penghuninya sentiasa terjaga. Tapi seandainya ianya boleh melihat, memberi ruang pada orang luar untuk melihat apa yang di dalam, mungkin pada masa itu kita tidak menutup aurat dengan sempurna. Ini juga kita kena jaga dari desain rumah itu. Sama juga, kadang-kadang kita suka sesuatu perabot yang cantik, tanpa kita sedari di sana ada unsur-unsur syirik. Contohnya patung-patung yang boleh menghalang kemasukan malaikat rahmah ke dalam rumah kita. Jadi ini di antara perkara yang kita perlu lihat. Tadi dari segi niat kita, yang keduanya dari segi lokasi itu, ya. Yang ketiganya mungkin dari segi desain rumah itu. These are the factors yang sepatutnya kita berikan pertimbangan sebelum kita membuat sebuah keputusan. Sekarang ni bolehlah tengok desain kursi masing-masing dekat dalam rumah tu. Apa yang anda pilih, apa yang anda letakkan dekat dalam dekorasi rumah anda.
adakah yang telah berunsurkan syirik. Jadi kalau ada, cepat-cepatlah ubah dan jadikanlah rumah tu sebagai rumahku, syurgaku yang paling tepat. Okey, mungkin Puan Faiza boleh kongsikan tips dan idea yang boleh membantu pemilik dekat rumah, dekat luar sana, macam mana nak apply ataupun nak mula, nak berangan-angan, nak ada design yang rumahku, syurgaku dengan tips yang mempunyai elemen-elemen Islam ni. Tips untuk seni hiasan dalaman bercirikan Islam, pertamanya saya selalu sarankan kesederhanaan. Kadang-kadang memang semua benda yang kita nak, jangan keterlaluan dari segi memilih perabot, memilih aksesoris di rumah, tidak perlu keterlaluan. Dari segi struktur rumah, kadang-kadang sekarang ni banyak konsep, open konsep, macam dapur pun terbuka, sebab mungkin kerana terhad dari segi saiz rumah. Sesetengah pelanggan tu memang mereka juga mahukan sedikit privacy, supaya kalau tetamu tiba-tiba datang, tak adalah terkejut kan, nanti kita punya aurat ternampak ke kan. So adalah lebih baiklah kalau adanya wet kitchen dengan dry kitchen. So dry kitchen tu bolehlah terbuka, open concept, no problem. Tapi yang macam ni saya nak sentuh sikit. Nanti bila ada pula yang kata tak apalah, dah dia mampu ada wet kitchen, dry kitchen, macam mana tu? Di situlah datangnya Pereka Hiasan Dalaman, di mana kami akan nasihatkan pelanggan supaya boleh buat partition sikit. Kitchen cabinet pun sebenarnya tak semestinya dia open macam tu je, terbuka. Dia ada susu atur dia yang boleh mendapatkan elemen supaya tidak terlalu terbuka. Berbalik dengan soalan yang sama juga, saya nak tanya sebelum kita habiskan segmen kita yang pertama ni, sebelum kita pergi segmen yang kedua, kita nak tanya dekat Encik Zaman sendiri pula, macam mana tips dan juga mungkin ada sedikit idea untuk followers dekat luar sana. Keputusan kita, cadangan kita untuk membeli rumah kediaman ini perlu dibuat dengan sangat teliti. Kerana ianya mungkin akan memberikan kesan yang besar kepada kita. Contohnya, kita boleh buat pinjaman sehingga 35 tahun. Seandainya kita membuat kesilapan dalam keputusan kita, mungkin selama 30 tahun itulah kita akan menyesal. Maksudnya sini ialah, kadang-kadang bagi pemilik, mereka yang ingin membeli rumah kediaman yang pertama contohnya, apakah ianya merupakan satu investment, satu pelaburan, ataupun satu cadangan untuk kekal. Contohnya, kita mungkin dah ada anak seorang, dua orang, kita perlukan tempat untuk kita tinggal, membesarkan anak-anak kita dalam suasana yang seadanya, oleh kerana kekurangan kewangan dan sebagainya. Maknanya kalau kita hanya perlu mampu untuk tinggal di sebuah apartmen, mengapa kita perlu membeli sebuah kondo? Inilah untuk tujuan yang sementara kita punya kewangan yang lebih lebih selesa, untuk kita punya kedeman yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, berbalik dengan apa yang kita bincang, rumahku syurgaku. Sepatutnya sebarang tindakan yang kita buat, khususnya berkaitan dengan pembiayaan ini, adalah sesuatu yang selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Bagaimana mungkin Allah akan sayang, kasih, mungkin rahmat dan barakahnya kepada kita seandainya proses itu tidak betul. Contohnya, kita mengambil pinjaman yang berunsurkan riba. Dan kita di depan mata kita sekarang terlalu banyak bank-bank, institusi perbankan yang menyediakan kemudahan yang tidak ada riba. Kemudahan berdasarkan sistem perbankan Islam contohnya. Saya tidak mengambil kesempatan ini untuk kempen datang ke bank Islam, tapi di sana terlalu banyak lagi bank-bank yang lain yang juga memberikan perkhidmatan yang sama. Jadi mengapa kita memilih untuk mendapatkan murka Allah, sedangkan kita ada sana pilihan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena merancang apa kehendak kita dan keperluan kita. Cukup ke kita? Sebaik kalau anda inginkan sebetul-betulnya, sebaik-baiknya ingin tahukan tentang pembankan Islam, bank Islam sendiri, banyak lagi kempen-kempen lagi, banyak lagi produk-produk yang mereka ada. Anda boleh melawati dan melayari website Bank Islam
dan juga social media Bank Islam. Ada Instagram, ada Facebook, anda boleh pergi ataupun anda boleh pergi ke cawangan Bank Islam sendiri untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut dan lebih padat apa yang mereka ada. Kan? Dekat sini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Faizah dan Encik Zamiran kerana sudi bersama saya dan kongsikan sedikit sebanyak ilmu kepada followers Impiana dekat luar sana yang mungkin ramai lupa ataupun alpa dan tidak perasan apa yang mereka buat tu adalah sedikit kesilapan dan mungkin boleh perbaiki daripada kesilapan yang anda lakukan selama ni dekat rumah tu. Nantikan, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi saya akan membawakan anda dengan seorang lagi panel daripada Bank Islam untuk bercerita tentang produk-produk apa lagi yang mereka ada. Sebenarnya ada lagi 5 benda yang saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi kalau anda nak tahu, tunggu sampai habis Sembang Deko yang terakhir ini sebenarnya. Dan bukan itu saja, sebenarnya saya akan announcekan, saya ingin umumkan pemenang-pemenang yang dah ikut Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam ni daripada episod pertama sehingga kini. Kalau anda nak tahu siapa pemenang tu, tunggu sampai habis episod Sembang Deko ini. Anda berminat memiliki rumah? Apabila dah beberapa tahun bekerja, saya pun bercita-cita nak ada rumah sendiri. Selain memikirkan jenis rumah, lokasi dan harga, saya juga runsing memilih bank yang menawarkan pembiayaan yang sesuai. Yalah, saya nakkan margin pembiayaan tinggi, kadar pun okey dan yang paling penting, patuh syariah. Nasib baik saya jumpa pelan pembiayaan rumah by TI Bank Islam. Bank Islam menawarkan pembiayaan pada kadar kompetitif dan pastinya patuh syariah. Saya juga boleh dapat pembiayaan sehingga 100% melalui skim rumah pertamaku. Syoknya! Lagipun, sebagai kaki tangan kerajaan, saya boleh memohon pembiayaan bersama pasangan melalui skim Bank Islam LPPSA untuk memiliki rumah idaman yang lebih mahal. Hanya bawa surat tawaran daripada LPPSA ke cawangan Bank Islam. Senang kan? Selain itu, ada juga pelan pembiayaan semula rumah Wahdah I. Pelan ini sesuai untuk anda yang ingin dapatkan lebihan tunai dengan membiayai semula rumah mengikut harga pasaran semasa. Dengan duit lebih ni, anda boleh buat pelbagai rancangan kewangan seperti penyelesaian hutang, pelan persaraan, kos pendidikan atau perubatan, mengubah suai rumah dan lain-lain lagi. Terpulanglah pada anda. Sudah tentu banyak kelebihan dengan pembiayaan rumah Bank Islam. Margin pembiayaan menarik, tempoh pembiayaan panjang selama 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, tiada lock-in period, tiada penalti untuk penyelesaian awal, tiada yuran pemprosesan, tiada elemen compounding, tiada charge tersembunyi. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini, layari bankislam.com. Assalamualaikum, jumpa saya lagi. Terima kasih sebab tunggu sampai ke segmen nombor 2 dalam Sembang Deko kita pada hari ini. Okey, sebelah saya ni adalah Puan Adilah Hazami binti Adnan, Naib Presiden Alliance Management Perbankan Pengguna Bank Islam Malaysia Berhad. Apa khabar Puan Adilah? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bank Islam juga kerana dah menjadi orang kata sponsor Sembang Deko, menjadi penaja utama Sembang Deko, segmen Sembang Deko ni. Dah banyak dah episod sebenarnya. Siapa yang ikut, yang follow tu, tadi saya dah janji dengan diorang. Sebenarnya nak announce hari ni siapakah pemenang-pemenang mingguan. Jadi siapa yang nak tu kena tunggu sampai habis sebab nanti sebentar lagi saya akan announcekan nama pemenang-pemenang tersebut. Tapi nak tanya, Rumahku Syurgaku, apakah pandangan Puan Adilah tentang Rumahku Syurgaku pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cik Yam dan juga penonton di luar sana. Okey, bagi saya Rumahku Syurgaku ni adalah rumah kediaman kita yang mana menjadi inspirasi untuk kita dan juga ahli keluarga kita untuk duduk di dalam rumah tu, untuk menjalankan tanggungjawab sama ada sebagai ibu, bapa dan juga anak-anak, dan juga kita senang untuk menjalankan ibadah di dalam rumah kita tu juga. Tapi nak dapat rumah yang cantik tu, yang penuh syurga ni, yang ada elemen-elemen orang kata keharmonian ni, mesti kena ada skim pembiayaan. Betul. Kalau tak ada skim pembiayaan, kalau banyak duit kat luar tu bolehlah beli cash.
Beli cash. Okey. Kan? Jadi sekarang hari ni sebenarnya saya nak bertanya dekat Puan Adila. Sebenarnya kita terdapat ada Bank Islam ada 5 skim pembiayaan rumah. Kan? Kalau tak salah dia ada skim rumah pertama. Rumah pertamaku SRP. Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Rumah Prima. Perumahan Penjawat Awam Malaysia, PPAM. Residensi Wilayah, Rumah WIP. Dan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA. Kita nak dengar ni, banyak ni saya dah sebut ni. Saya nak satu persatu, mungkin Puan Adila boleh kongsikan dengan saya. Kita bermula dengan rumah skim pertamaku dulu, rumah SRP. Macam mana kelayakan untuk dapatkan pembiayaan rumah ni? Skim rumah pertamaku ataupun secara ringkasnya kita panggil SRP. Okey, SRP ni sebenarnya adalah satu inisiatif pemilikan rumah yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia dalam pembentangan bajet 2011 dulu. Okey, apa sebenarnya inspirasi untuk untuk skim rumah pertamaku ni? Sebenarnya ialah untuk membantu khususnya golongan muda yang baru bekerja dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM10,000. Okey, maksudnya kalau yang bekerja tu suami, maknanya suami tak boleh lebih lah gaji dia daripada RM10,000, ataupun suami isteri, kedua-duanya tidak boleh lebih daripada RM10,000 untuk melayakkan memohon rumah skim pertamaku ni. Okey, tadi bila Puan Adila dah terangkan tentang rumah SRP ni, saya nak tahu pula bagaimana daripada segi kelayakan untuk memiliki rumah ni. Okey. Kelayakan untuk memiliki rumah ni, kita ada 4 syarat lah ya untuk memiliki rumah SRP ni. Okey, antaranya yang pertama adalah mestilah warga negara Malaysia. Kan, sebab dia inisiatif daripada Kerajaan Malaysia kan. Dan yang kedua, mestilah membeli rumah yang pertama. Okey, membeli rumah yang pertama. Dan yang ketiga, dia terbuka sebenarnya kepada penjawat awam ataupun kepada individu yang bekerja di sektor swasta dengan pendapatan bulanan yang tetap. Okey. Dan yang keempat ialah tiada rekod pembiayaan yang terjejas untuk tempoh 12 bulan terakhir dalam sejarah kredit pelanggan ataupun CCH. Okey, jadi katakanlah ya, pemohon di luar sana mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tadi, anda bolehlah pergi ke mana-mana cawangan Bank Islam yang berdekatan untuk memohon, dan Bank Islam boleh memberi pembiayaan dengan had sehingga 100%. Bila had 100% ni maknanya pemohon tidak perlu lagi untuk mendahulukan wang pendahuluan 10% tu. Maknanya bank dah bagi pembiayaan penuh. Dah cover lah ni. Dah cover. Dan hartanah tu pula boleh sehingga bernilai RM500,000. Boleh lagi termasuk dalam skim rumah pertamaku. Maknanya skim rumah pertamaku kalau dah 100% daripada Bank Islam dah cover, 10% tu tak perlu pun keluar. Nak tunggu apa lagi? Memang kena pergi. Memang kena grab untuk dapatkan rumah. Rumah pula tu sampai bernilai RM500,000. Betul. Jadi bagi yang mungkin yang baru berkahwin, bercadang untuk membeli rumah yang pertama, inilah antara pilihan yang disediakan, pembiayaan yang disediakan oleh Bank Islam untuk anda. Tapi ni kita nak cakap pula tentang Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Rumah Prima yang memang orang suka sebut-sebut benda ni. Perumahan untuk penjawat awam Malaysia iaitu rumah PPAM, residensi wilayah ataupun rumah WIP. Apakah skim-skim pembiayaan yang Bank Islam boleh tawarkan untuk 3 jenis skim pembiayaan rumah-rumah yang saya sebutkan tadi? Okey, merujuk kepada 3 skim ni, iaitu yang pertama skim Perumahan Rakyat Satu Malaysia ataupun Prima, yang kedua Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM, dan yang ketiga adalah residensi wilayah iaitu rumah WIP. Okey, sebenarnya ketiga-tiga ni adalah merujuk kepada jenis rumah yang dibeli oleh pemohon tu. Okey, bezanya Perumahan Penjawat Awam Malaysia iaitu PPAM, pemohonnya mestilah mestilah penjawat awam. Okey, manakala yang keduanya skim
Prima dan juga Rumah WIP, dia terbuka kepada penjawat awam maupun daripada sektor swasta. Okey, yang membezakannya bagi Rumah WIP ni dia tertumpu untuk rumah di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sahaja. Sebab nama dia pun residensi wilayah. Residensi wilayah. Dia nampak glamour sikit kan? Glamour sikit. Jadi dia untuk 3 wilayah tu sahaja. Okey, manakala Prima dan juga PPAM dia terbuka kepada rumah-rumah yang memang didaftarkan dengan PPAM ataupun Prima. Okey, bila kita dah tahu tadi itu adalah perbezaan skim di antara 3 jenis perumahan ni, tapi macam mana pula daripada segi kelayakan? Ada perbezaan tak di antara 3 skim perumahan ini, Bu Adila? Okey, untuk ketiga-tiga skim tadi tu, kelayakannya adalah sama, iaitu yang pertama mestilah warga negara Malaysia dan yang kedua pemohon hendaklah mengemukakan salinan surat rasmi tawaran untuk membeli hartanah tersebut. Jadi bawa je dokumen tu, pergi ke mana-mana cawangan Bank Islam yang terdekat dengan anda, insya-Allah wakil kami akan membantu anda untuk proses yang seterusnya. Tak susah lah. Tak susah. Maknanya bila anda dah apply untuk nak beli rumah tu, jadi bila dah dapat surat tawaran boleh beli rumah tu, cepat-cepat bawa surat tu pergi kat mana-mana cawangan Bank Islam yang terdekat dengan anda untuk orang kata selesaikan, lunaskan. Boleh dah dapat skim pembiayaan 100% tadi. Betul tak? Betul. Saya boleh seronok nak beli rumah ni. Nak beli lagi. Apa pula kelebihan dengan 3 skim pembiayaan yang tadi, iaitu skim SRP, Rumah Prima dan juga PPAM dan Rumah WIP. Kelebihan kepada mereka ni ya. Okey, kelebihan bagi keempat-empat skim yang kita dah bincangkan tadi, Bank Islam boleh menawarkan pembiayaan sehingga 100%. Okey, dan 100% tu untuk harga rumah, maknanya harga rumah yang dalam SNP tu. Okey, Bank Islam boleh bagi pembiayaan 100%. Pemohon tidak perlu mengeluarkan pendahuluan 10%, 10% menjadikan 100% plus 10% lagi. Jadinya 110%. Itu yang boleh ditawarkan oleh Bank Islam. Memang syok lah ni. Memang syok. Dan berapa maksimum tahun? Okey, maksimum ni boleh memohon sehingga 35 tahun ataupun 70 tahun. Yang mana terdahulu? Okey. Bila kita nak sentuh tadi, kita dah sentuh 4 jenis skim pembiayaan rumah. Tapi ada tinggal 1 lagi. Sebab tadi saya kata ada 5. Iaitu sekarang kita nak sentuh tentang Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, iaitu LPPSA. Okey. Bagaimana pula daripada segi pembiayaan untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ni dan juga kelayakan untuk mereka mendapatkan? Okey, untuk skim yang kelima lah, yang terakhir untuk kita bincangkan hari ini adalah skim Bank Islam dan LPPSA. Okey, Bank Islam kita memang bekerjasama ya dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau secara singkatannya adalah LPPSA, di mana kita menawarkan pembiayaan perumahan kepada penjawat awam. Okey, di dalam skim LPPSA ni yang uniknya, katakanlah yang memohon pembiayaan itu adalah suami ataupun okey, katalah suami Cik Yam adalah penjawat awam. Okey, jadi katalah suami Cik Yam ni memohon untuk suami dan isteri bersetuju untuk membeli kediaman dengan harga RM250,000. Okey, tetapi apabila cik suami yang memohon di LPPSA, kelayakan yang kelayakan had kelayakan tu adalah RM150,000 sahaja. Okey, jadinya suami boleh joint application tu dengan isteri ataupun dengan anak. Ataupun kalau suami dengan isteri lah, kalau isteri yang memohon tu maknanya isteri dengan suami ataupun dengan anak yang bekerja di sektor bukan kerajaan, bekerja swasta. Di sektor swasta. Maknanya suami tadi layak memohon RM150,000 sahaja. Pasangan boleh joint application memohon di Bank Islam dengan baki iaitu RM100,000. Itulah prosesnya, itulah uniknya skim LPPSA Bank Islam ni.
Ni dia kata, orang kata macam separuh-separuh lah ni. Separuh-separuh. So maknanya total daripada situ adalah 250,000. Nak kata separuh-separuh pun tak, sebab syaratnya LPPSA hendaklah memohon 60%, dan pasangan yang nak memohon tu maksimum boleh sehingga 40% sahaja. Maknanya yang nombor 2 tu boleh dapat setakat 40% sahaja. Betul. Jadi kalau macam tu bolehlah memiliki rumah yang lebih baik dan lebih selesa untuk keluarga yang baru nak memulakan kehidupan ni. Betul. Ataupun baru nak beli rumah. Bila anda dah dapat orang kata surat, anda boleh membeli rumah yang mana satu yang anda pilih dan anda dah tempah dan sebagainya, anda boleh terus pergi ke Bank Islam mana-mana cawangan yang terdekat untuk mendapatkan skim pembiayaan yang terbaik ni. Puan Adila, saya cukup berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang Puan Adila bagi dan kongsikan dengan followers Impiana. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Adila dan juga Bank Islam kerana sudi menyokong dan juga sponsor kepada segmen Sembang Deko kita pada kali ini. Okay, sebelum kita nak akhirikan kita punya segmen Sembang Deko kita ni, kita akan siarkan nanti anda boleh tengok siapakah pemenang-pemenangnya dekat dalam slide yang akan dipaparkan kepada anda dengan hadiah mingguan terkumpul, iaitu RM300 voucher daripada Lazada untuk tempat pertama, RM200 voucher daripada Lazada juga untuk tempat kedua, dan tempat ketiga pula kita akan memberi voucher Lazada sebanyak RM100. Puan Adila, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Adila. Mungkinkah ada kata-kata terakhir untuk Puan Adila kepada followers Impiana di luar sana? Bagi golongan muda yang baru ingin mencari-cari untuk membeli rumah, pembiayaan mana yang perlu diambil, bolehlah pergi ke mana-mana cawangan yang berdekatan dengan anda, ataupun boleh layari website Bank Islam di www.bankislam.com. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Puan Adila. Sebelum tu, jangan lupa like and share dan follow Impiana Facebook, Impiana Instagram dan juga YouTube Impiana TV. Mungkin juga anda nak tahu tentang kempen-kempen apa lagi program-program yang Bank Islam buat. Sebab Bank Islam adalah untuk semua, bank untuk semua. Anda juga boleh layari seperti Puan Adila kata tadi di laman sesawang www.bankislam.com dan juga mungkin di Facebook Bank Islam. Betul. Dan juga Instagram Bank Islam. Jadi kalau anda ingin tahu lebih dan mungkin ingin dapat lagi tips yang lebih menarik, boleh kunjungi ke mana-mana cawangan Bank Islam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada panjang dan dimurahkan rezeki lagi, kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang, insyaAllah. Okay, bye.